الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Sidang Jumaat muslimin yang dihormati lagi dikasihi sekalian, kita pada hari ini masih berada pada bulan Zulhijjah, iaitulah satu bulan yang syarat dengan pahala-pahala yang banyak dan syarat kasah yang banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada 1 Zulhijjah, umat Islam disunatkan menunaikan ibadat puasa sehingga kemuncak kepada ibadat puasa adalah 9 Zulhijjah ataupun dikenali hari Arafah. Allah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah akan diampunkan oleh Allah dosa kepadanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Pada 8 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diwahyukan oleh Allah untuk mengorbankan anak Nabi Ismail alaihissalam dalam keadaan terpinga-pinga dengan satu arahan daripada Allah untuk mengorbankan anak Ismail alaihissalam. 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim dapat mengesahkan arahan itu adalah wahyu daripada Allah. Maka 10 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim melaksanakan ibadat korban yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Islam sepanjang zaman. Aidil Adha dan ibadat korban dan ibadat haji merupakan amalan yang sangat penting yang sepatutnya dititik berat oleh mereka yang beriman kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khams, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal baita man istata'ta ilaihi sabila." Dibina Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, menunaikan sembahyang. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima itu, menunaikan ibadat haji kepada siapa yang berdaya berjalan ke arahnya. Sesungguhnya rukun Islam yang kelima, rukun Islam yang paling payah, yang penuh dengan cabaran. Sebab itu ibadat haji diwajibkan oleh Allah hanya sekali dalam seumur hidup kita di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di Mekah dan Madinah hanya sekali menunaikan ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam ibadah haji, mereka yang ada pengalaman, mereka mesti mengambil akan pengajaran. Sesungguhnya ibadah haji mengajar kepada umat Islam tentang akidah. Apabila berada di Mekah, antara ucapan yang penting yang disebut oleh seluruh umat Islam yang berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, ya Tuhanku, ya Tuhanku, labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada syirik kepadamu wahai Tuhanku. Sesungguhnya ibadah haji mengesahkan Allah, menggambarkan kepada kita tak ada sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Musa alaihi salam, manusia syirik kepada Allah, menyembah raja-raja. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia syirik kepada Allah, menyembah patung berhala. Zaman kita di akhir zaman, manusia syirik kepada Allah dengan mengagungkan undang-undang penjajah, mengagungkan undang-undang jahiliah, dengan mengenepikan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik itu merupakan dosa yang paling besar yang tak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antara perkara penting yang diajar oleh Islam daripada falsafah haji, Islam mengajar kepada kita makna perpaduan. Tidak ada suatu agama yang boleh menghimpunkan umatnya seramai umat Islam di kota Mekah. Pernah ajaran agama Kristian mengadakan himpunan di Vatican City untuk mengumpul kekuatan orang-orang Kristian. Tidak berapa kerap yang hadir. Adapun umat Islam, jutaan hadir ke Mekah dengan tambang sendiri, perjalanan sendiri. Mereka berkorban apa saja nak melaksanakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu, pada bulan Zulhijjah, umat Islam bukan sahaja berkumpul untuk haji, tetapi umat Islam berkumpul untuk mendengar masalah yang dihadapi oleh umat Islam seluruh dunia. Pemimpin-pemimpin berkumpul di Mekah. Zaman tak ada WhatsApp, zaman tak ada internet, zaman tak ada teknologi. Mereka berkumpul setahun sekali untuk mendengar masalah umat Islam. Wakil daripada Eropah menceritakan Islam di Eropah, wakil Asia Tengah menceritakan Islam Asia Tengah, wakil Asia Tenggara bercakap Islam di Asia Tenggara. Mereka bertukar fikiran, dan perkara haji inilah yang sangat menakutkan barat dengan perpaduan umat Islam. Sepatutnya apabila pulang ke tanah Melayu, mereka yang mengerjakan haji, mereka tidak akan syirik kepada Allah, tidak akan menyokong perjuangan yang mengangkat undang-undang penjajah di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sepatutnya mereka balik dengan perpaduan yang berasaskan kepada Islam, berasaskan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di situlah rahsia kekuatan kepada umat Islam di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya antara amalan sunat yang disunatkan oleh Allah adalah melakukan ibadat korban. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ibadat korban yang berasal daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang diperintahkan oleh Allah dengan 3 ujian yang besar. Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah dengan 3 ujian yang besar. Ujian yang pertama, menghadapi keluarga yang kufur kepada Allah. Ujian yang kedua, menghadapi raja yang besar, Raja Babylon, iaitu Raja Namrud. Dan yang ketiga, untuk mengorbankan anak Nabi Ismail alaihissalam. Semua perkara itu dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim dalam keadaan istiqamah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi Ibrahim mendapat 3 gelaran yang tak dapat diterima oleh nabi-nabi yang lain. Yang pertama, gelaran Khalilur Rahman, kekasih Allah yang sangat pemurah. Gelaran Abul Anbiya, bapa kepada segala nabi-nabi. Dan gelaran Nabi Ulul Azmi, nabi yang sangat sabar,
yang penuh dengan keazaman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memuji Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Quranul Karim, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Barang siapa di antara kamu yang mempelekehkan apa yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, merekalah orang-orang yang bodoh di dunia, kerana kami angkat Nabi Allah Ibrahim dan di hari akhirat ia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan haji sahabat kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Sidang Jumat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, sehari dua ini dalam media massa menggambarkan bagaimana seorang perempuan menghina ajaran Islam di Shah Alam, di mana umat Islam kena sedar Islam agama yang datang daripada Allah. Islam ada maruah, Islam ada harga diri. Umat Islam tidak boleh mempelekehkan agama Islam, kerana mengikut ajaran Islam mereka yang mempelekehkan agama Islam, akidahnya boleh terbatal kalau ia mempelekehkan dengan qasad dan i'tiqad. Oleh sebab itu, menjadi kewajipan kepada umat Islam untuk menghadapi sebarang kemungkinan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kepada kerajaan yang ada maruah, jika rakyatnya menghina Islam, mesti dipanggil mendapat penjelasan, mesti dijatuhkan hukuman jika mereka menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pembelaan kepada Islam sangat penting daripada umat Islam. Umat Islam jangan bersimpati dengan mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Ada tulisan-tulisan yang menyatakan simpati dengan pembela Islam, kononnya mereka mencari makan dengan cara menghina Islam. Banyak lagi perkara di atas bumi Allah yang boleh dijadikan nafkah daripada menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika peristiwa Badar, ketika peristiwa hijrah, ada di antara umat Islam yang tidak ikut Nabi ke kota Madinah dengan alasan takut hilang pekerjaan di kota Mekah. Pada hari kiamat mereka disoal oleh Allah, mengapa kamu jadi begitu? Mengapa kamu tidak bersama Islam? Mereka menjawab, kami menjaga periuk-periuk nasi kami. Lalu Allah menyebut dalam Quran, alam takum ardullahi wasi'ah, tidakkah bumi Allah Ta'ala itu luas? Adakah menghina Islam itu satu jalan untuk mencari nafkah di atas bumi Allah Subhanahu wa taala? Di atas mimbar yang mulia pada hari ini, di Masjid Lama Surah, kita mengambil keputusan mengecam sehebat-hebatnya orang yang mempersendakan agama Allah, yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan pada hari Jumaat ini, jangan lupa kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, mengucap salamlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa yang selawat atas Nabi sekali, nescaya Allah akan selawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada umat Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemenangan kepada golongan Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kumpulan kami golongan yang istiqamah, yang menjaga agama-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمجاهدات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.